Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Astaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa huwal muhtad. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. قال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam ini, malam Sabtu 1 Safar 1442 Hijriah bersamaan 18 September 2020. Sekali lagi ya, kita diberi kesempatan ya, dengan kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, sekali puji syukur kepada Allah SWT. Untuk kali ini kita bertemu lagi di dalam kuliah ini yang ya, majlis ilmu ini yang merupakan Rawdatun min Riyadil Jannah, terutama dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis baginda, yang baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang segolongan manusia yang berkumpul untuk ya membaca Al-Quran dan mentadaruskan dan mentadabburkan dan mengkaji isi kandungannya, yang mana ya mereka ini akan dikurniakan barakah dan rahmah yang dibawa turun oleh para malaikat, dikurniakan sakinah, yakni ketenangan ya, dan dikurniakan ganjaran pahala sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan ya dengan tuan-tuan, perempuan mengikuti kuliah maya ini, insya-Allah ya, dan kita akan sama-sama mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, yakni kelebihan-kelebihan yang terkandung di dalam
hadirnya kita dalam majlis-majlis ilmu seperti ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, kita telah baru saja meninggalkan bulan Muharram, ya, bulan pertama dalam takvim Hijriah, dan berpindah ke bulan Safar, bulan Safar iaitu bulan yang kedua di dalam takvim Hijriah, di mana Nabi SAW bersabda berkenaan dengan bulan Safar ini, ya, qala Rasulullah SAW, la adwa wala tirata wala hammata wala safara wa fir minal majzuni kama tafiru minal asad, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mafhumnya tiada perkara-perkara sial pada manusia, pada haiwan, burung-burung, haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan, benda tak bernyawa, dan tiada sial pada bulan Safar, dan larilah kamu daripada mereka yang dijangkiti penyakit berbahaya seperti ta'un, atau dalam konteks kita sekarang ni COVID-19, ya, seperti mana kamu lari daripada singa yang ganas lagi berbahaya. Jadi mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita daripada sebarang bala bencana yang diturunkan oleh Allah SWT, terutamanya wabak penyakit COVID-19 ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, kita teruskan pengajian kitab tafsir, Tafsirul Munir juzuk 30, di mana kita berpindah ke surah yang baru, iaitu surah Al-Adiyat. Dalam kitab ini yang disusun, yang dikarang oleh almarhum Syekh Dr. Wahab Az-Zuhaili Ad-Dimashqi As-Suri, dalam terjemahan bahasa Melayunya dalam kitab ini muka surat 367. Itu surah Al-Adiyat. Kita mulakan sebenarnya biasa, kita akan mulakan dengan mukaddimahnya atau pengenalannya, kemudian barulah kita teruskan dengan kupasan hukum hakam tajwid dan terjemahan harfiah, insya-Allah. Surah ini adalah surah Makkiyah yang mengandungi 11 ayat, ya. Jadi surah Makkiyah adalah surah-surah yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ianya berbeza dengan surah Madaniyah. Surah Madaniyah adalah surah-surah yang diturunkan selepas peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Al-Madinatul Munawwarah. Jadi surah Al-Adiyat ini termasuk dalam kumpulan surah-surah Makkiyah, dan surah ini mengandungi 11 ayat semuanya. Nama surah ini dinamakan dengan surah Al-Adiyat kerana Allah SWT memulakan surah ini dengan bersumpah dengan kuda perang yang berlari kencang ketika bertemu dengan musuh, ya. Jadi surah banyaklah surah-surah yang Allah SWT bersumpah menggunakan huruf wawul qasam, seperti wadduha, wal-laili, wasyamsi, wal-fajri, was-samai, dan was-samai dzatil buruj, dan yang lain lah, surah-surah yang bermula dengan huruf wawul qasam, yakni huruf sumpah, yakni Allah SWT bersumpah dengan sesuatu. Dalam ayat ni, dalam surah ini Allah SWT bersumpah dengan kuda perang, Al-Adiyat maknanya kuda perang yang berlari kencang ketika bertemu dengan musuh. Kalau sekarang ni mungkinlah kereta kebal yang hebat-hebat T-52 dan sebagainya, sama ada buatan Amerika, buatan Rusia. Kalau dulunya Soviet Union, kalau kita lihat masa kami kecil-kecil dulu, kami bermain satu permainan kad. Ni bukan trop, ini kad, kad. Jadi kad tu ada gambar kereta-kereta kebal yang besar-besar, daripada negara Amerika, dari negara Soviet Union, dari Great Britain, dari Perancis, dari Germany dan lain-lain, dari Itali dan lain-lain. Siapa yang paling kuat, yang menang ialah yang dapat mengumpul semua kad-kad kereta kebal ni. Itu dia. Dan setiap kereta kebal ni dia ada ciri-ciri dia. Jadi kepada masa Nabi SAW, inilah dia kuda perang, kuda yang sebenar, masa moden, zaman moden ni ialah kereta-kereta kebal ataupun kereta-kereta perisai, tapi kereta perisai lain, kereta kebal lain. Kereta kebal
tayarnya diperbuat daripada besi menggunakan rantai. Kereta perisai dia menggunakan tayar yang besar. Tayar macam tayar lori tapi lagi besar daripada tayar lori. Jadi negara kita banyak kereta-kereta perisai macam ni, termasuklah di dalam pasukan gerakan AMPDRM. Kaitan surah dengan surah sebelumnya. Surah ini mempunyai hubungan dengan surah sebelumnya, iaitu surah Al-Zalzalah. Dilihat dari dua sudut, iaitu perkaitan yang nyata di antara firman Allah SWT dalam surah Al-Zalzalah ayat 2 maksudnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan kami surah Ghazim mafhumnya, dan kami menghamburkan segala muatannya, dengan masuk surah Al-Adiyat ayat 9, wa hussila ma idza bu'thira ma afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Surah Azim mafhumnya ketika dibongkarkan segala yang ada dalam kubur. Jadi ada kaitan, ada kaitan kerana maksudnya seakan-akan sama di situ. Yang kedua, ketika Allah SWT mengakhiri surah Al-Zalzalah dengan menjelaskan balasan terhadap amalan kebaikan dan kejahatan, maka dalam surah ini Allah SWT mencela pula manusia yang engkar terhadap nikmat-nikmatnya, lebih mengutamakan kehidupan di dunia dan dari kehidupan akhirat, dan enggan bersedia menghadapi hari perhitungan di akhirat dengan mengerjakan kebaikan dan beramal soleh serta menjauhkan diri dari kejahatan dan maksiat. Jadi dia ada kaitan ayat 6 hingga 7, ayat 7 8 surah Az-Zalzalah yang kita kupas pada kuliah yang lalu, menceritakan tentang bagaimanakah Allah SWT menilai kebaikan seseorang dan menilai kejahatan seseorang. Semua tidak akan lepas daripada perhitungan Allah SWT. Tapi dalam surah Al-Adiyat ini Allah SWT mencela mereka yang mengutamakan kehidupan dunia dari akhirat. Sedangkan realiti inilah yang berlaku sekarang. Banyak orang memilih dunia berbanding akhirat. Mereka melihat dunia inilah segala-galanya, dan mereka lupa akan persediaan mereka untuk menghadapi kehidupan di akhirat. Mereka lupa kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang kekal abadi, tidak berpenghujung, yakni selama-lamanya. Dan kehidupan dunia ini kehidupan yang sementara. Paling kuat pun Nabi SAW bersabdalah hadis baginda, inna amarati baina sittin wa sab'in, sesungguhnya umur makku antara 60 hingga 70 tahun. Itu saja. Jadi berapa lama kita nak tongkat dunia ni? Tak lama pun. Sekarang ni macam-macam penyakit yang datang. Lagi kita tak boleh agak berapa lama umur kita akan berkelangsungan, ataupun berapa lama kita akan hidup di atas muka bumi. Ini apa persediaan kita untuk menghadapi kehidupan di alam akhirat yang kekal abadi itu? Apa persediaan kita? Tu ceritanya. Apa persediaan kita? Sudahkah kita banyak mengerjakan amal soleh? Sudahkah kita menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik. Kandungan surah yang diturunkan di Mekah ini mengandungi 3 objektif utama, iaitu pertama, Allah SWT bersumpah dengan kuda pejuang dalam peperangan untuk menegaskan tentang sifat manusia yang suka kufur serta mengingkari nikmatnya. Perbuatan mereka sendiri akan menjadi saksi terhadap tindak tanduk mereka yang kufur itu. Firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, wal adiyati dhabha, surah Azim mafhum, demi kuda perang yang tangkas berlari dengan dengusan nafasnya yang kencang. Ayat pertama surah Al-Adiyat. Kenapa Allah SWT bersumpah dengan kuda perang ni? Kerana kuda perang ni begitulah sifat dia dalam peperangan. Dia tidak berfikir panjang. Yang penting dia nak mengejar matlamat dia, iaitu menang dalam peperangan. Jadi Allah SWT secara tersiratnya menempelak manusia yang mengejar matlamat yang ada di depan mata mereka saja. Mereka lupa ada satu matlamat yang sebenar-benarnya berada di hujung, di hadapan sekali. Yang itulah yang sepatutnya difikirkan juga, bukan yang ada depan mata ni. Tapi manusia macam itulah kadang. Kita sendiri pun kadang-kadang kita tak nampak apa yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ataupun saat mati kita nampak yang sekarang ni. Masa sekarang ni lah, masa sekarang ni kita kena fikir
Di dalam surah ni Allah SWT mengkritik ataupun menempelak golongan-golongan seperti ini. Yang kedua, surah ini menyatakan tentang sikap dan perangai manusia yang sangat memuja harta benda dan kekayaan. Firman Allah SWT, mafhum ya'udzubillah minasyaitanir rajim. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Innal insana lirabbih lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Surah Al-Azim. Memang manusia ni kerap melampau sangat sayangkan harta. Kadang-kadang pasal harta ni lah boleh jadi berbalah. Pasal harta ni lah boleh jadi berbalah, boleh jadi bersekonflik, bersengketa, bertelagah, sehingga jadi perpecahan. Kita tengok macam-macam lah kisah yang kita dengar berkenaan orang yang berbalah, bertelagah kerana harta. Harta tu tak bawa mati pun, tapi mereka sanggup berbalah bertahun-tahun lamanya sehingga putus hubungan persaudaraan. Inilah sifat manusia. Yang ketiga, menggalakkan manusia melakukan perbuatan baik dan amal soleh yang memberi manfaat kepada mereka apabila bertemu dengan Allah, iaitu ketika menghadapi hisab dan pembalasan. Dalam masa yang sama mengancam mereka dengan siksaan yang pedih pada hari kiamat kiranya mereka melakukan sebaliknya. Firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Surah Al-Azim. Mafhum patukah ia bersikap demikian? Tidakkah ia mahu sedar dan insaf apabila kubur dibongkarkan segala yang ada di dalamnya? Surah ayat 9 surah Al-Adiyat. Jadi Allah SWT beri satu pertanyaan kepada manusia supaya manusia sedar yang manusia ni bila mati dia tak mati selama-lamanya. Dia akan dibangkitkan nanti menghadap Allah SWT di padang mahsyar untuk dinilai, dihitung, dihisap amalan-amalannya ketika berada di dunia, supaya nanti balasan amalan-amalan yang dihitung ini nantinya ada balasannya, sama ada syurga ataupun neraka, waliyazbillah. Jadi kita nak pilih mana satu. Jadi Allah SWT memperingatkan kepada manusia-manusia yang rakus mengejar dunia bahawa sebenarnya dunia itu tidak akan dapat menyelamatkan mereka nanti di dalam alam akhirat. Tapi manusia kebanyakannya begitulah. Mereka ini lebih mengejar dunia berbanding berbanding akhirat. Dunia adalah segala-galanya, jangan mereka. Sebab itulah kalau tidak orang setengah-setengah manusia, mereka istilah moden ni all out mengejar dunia. Kita orang Islam juga all out mengejar dunia, tetapi mengejar dunia untuk mengumpul bekalan untuk dibawa ke alam akhirat. Bukan mengejar dunia ini untuk menongkat dunia ni seolah-olah dunia ni dalam lirik lagunya disebut anak yang punya. Sebenarnya tidak. Dunia ni adalah tempat tinggal yang sementara saja. Seperti mana dalam khutbah kedua dahulu-dahulu disebut, i'lam anna dunya hiya darul maqar wa anna al-akhirata hiya darul mamar. Ketahuilah tuan-tuan bahawa dunia ialah tempat tinggal yang sementara saja. Akhirat juga lah tempat tinggal yang kekal buat selama-lamanya. Itu dia tuan-tuan. Peringatan untuk diri saya terutamanya dan untuk tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Dan inilah sebagai penutup mukadimah kita untuk surah Al-Adiyat ini. Maka seterusnya kita akan sambung dengan hukum hakam tajwid dan terjemahan harfiah. Hukum hakam tajwid dan terjemahan harfiah surah ini, surah Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabaha. Jadi wal-'adiyati dhabaha, al-'adiyat alif lam sukun ini alif lam qamariyah, jadi baca sukun al-'adiyat. Ain alif di atas a, ini mad tabi'i.
ada pada bacaan walaupun tiada pada tulisan. Begitu juga diyat, ya itu pun super sama, mad tabi'i, tiada pada tulisan namun ada pada bacaan. Dhabaha, sukun di tengah kalimah itu hukumnya qalqalah sughra, lantunannya lemah. Dhabaha, dhabaha, ha alif dua di atas had, bila diwaqafkan jadilah ia mad iwad, maka dibaca panjang pada kadar 2 harakat. Dhabaha. Kalau sambung dhabaha jadi apa tuan-tuan? Jadi ikhfa haqiqi, tanwin bertemu dengan rufa pada ayat yang kedua, iaitu fal muriyati qadha. Al-muriyat alif lam sukun, juga alif lam qamariyah. Mad asli, muriyati, mim wadapan mad asli. Riyati, ri, ra baris bawah dibaca nipis, yakni tarqiq. Riyati, ya alif dua di atas ya, ini pun mad tabi'i, ada pada bacaan, walaupun tiada pada tulisan. Qadha sama macam dhabaha, dal sukun itu dilantunkan lemah bunyinya jadi qalqalah sughra. Qadha sama macam ha pada dhabaha, kalau wakaf kita berhenti jadi ma'iwad panjang 2 harakat. Kalau sambung dia jadi ikhfa haqiqi juga, kerana tanwin itu bertemu dengan huruf fa pada ayat ketiga, iaitu fal mughirati subha. Itu ayat yang ketiga, fal mughirati, al mughirati, al itu alif lam sukun juga alif lam qamariyah. Ri ya bawah ri, iaitu mad asli. Rati, ra alif di atas ra, pertamanya bunyi ra dari atas tu tebal, ra tafkhim, kena buat atas, dan ra alif di atas ra itu mad tabi'i. Kemudian fal mughirati subha, sama macam sebelum-sebelumnya qadha dan dhabaha, ba sukun itu dilantunkan lemah jadi qalqalah sughra. Han, dhabhan. Kalau berhenti waqaf dhabaha jadi ma'iwad panjang 2 harakat. Kalau sambung jadilah tanwin bertemu dengan huruf fa pada ayat yang keempat, jadilah ikhfa haqiqi. Fa pada ayat yang keempat, fa atharna bihi naqa. Fa itu fa atharna, tharna, ra sukun itu dibaca tebal, thar. Kenapa? Kerana huruf fa sebelumnya baik atas. Fa atharna bihi, bawahi itu bertemu dengan huruf nun, maka pada panjangnya namanya maksilah qasirah. Berapa panjangnya? Berapa kadar panjangnya? 2 harakat saja. Naqa'a, qaf mati, dilantunkan bunyinya lemah, sama seperti perkataan-perkataan hujung ayat sebelumnya, iaitu qalqalah sughra. Naf'an, kalau dimati wakafkan nafa'a, ma'iwad panjang 2 harakat. Kalau sambung nafa'a, tanwin ayat alif 2 di atas an bertemu dengan huruf fa pada ayat yang kelima, fa wasatna, maka hukumnya ikhfa haqiqi. Ayat kelima, fa wasatna bihi jama'a, fa wasatna, to mati itu dilantunkan bunyinya lemah, maka jadilah qalqalah sughra. Bihi sama macam bihi pada ayat keempat sebelumnya, sama maksilah qasirah. Jama'a, mim mati jumpa dengan ain, hukum dia izhar syafawi,
Jama'a, mim mati jumpa ain. Jama'an. Kalau kita waqaf, jama'a ma'iwat dua, panjang dua harakat. Kalau kita sambung, jama'an inna. Jadi apa tuan-tuan? Ain dua alif di atas an bertemu dengan hamzah pada inna. Tanwin tu bertemu dengan hamzah, hukumnya izhar halqi, menyatakan bunyi tanwin bertemu dengan hamzah pada inna itu. Jama'an inna. Itu. Kalau seperti jama'a. Kalau sambung jama'an inna, bersambung dengan ayat ke-6. Ayat ke-6, inna wajibul gunnah. Nun sabdu, nun tasydid dibaca dengung dua harakat. Al-insana. Alif lam mati, alif lam sukun, alif lam qamariyah. Al-insana. Insana, nun mati jumpa dengan sin. Fa aqiqi, nun mati bertemu dengan sin. Fa aqiqi, ya. Insana, sa itu mad tabi'i. Ada pada bacaan, tiada pada tulisan, ya. Li rabbihi, ya. Li rabbihi, ra itu baris atas dibaca tebal, tafkhim. Bihi lakanud, bihi lakanud, haya bawahi itu ganti lama itu, ya, bertemu dengan huruf lam. Ada panjangnya, kadarnya dua harakat saja kerana ia adalah mad silah qasirah. Sama macam ayat-ayat sebelumnya. Fa wasatna bihi, fa atharna bihi, sama. Lakanud, lakanud. Jadi ada dua hukum di situ. Lakanud, waw, mad yang berada di hujung kalimah maka dipanjangkan, kerana waqaf itu pada kadar panjangnya 2 atau 4 atau 6. Nama madnya adalah ma'arid lisukun, mad yang timbul apabila huruf yang akhir sekali diwaqafkan. Lakanud, 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 lakanud. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Dan apabila huruf dal itu berada di hujung sekali, maka satu lagi hukum, iaitu qalqalah kubra, dilantunkan kuat bunyi dal itu kerana dia berada di hujung. Lakanud, kan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sama ni, lakanud, sama, dilantunkan kuat. Ini kan dia qalqalah kubra. Ayat yang ke-7, wa innahu ala zalika la syahid, innahu wajibul gunnah. Nun syaddah, nun sabdu dibaca dengung kadar dua harakat. Innahu ala, hu ala, ganti ha itu, ganti nama ha itu bertemu dengan ain, huruf ain pada ala, maka madnya ada di situ, panjangnya ada di situ, namanya mad silah qasirah, hanya dua harakat saja. Ala, la, mad tabi'i, ada pada tulisan, ada pada bacaan, tiada pada tulisan. Zalika, sama juga. Za itu sama, ada pada tulisan, tiada pada ada pada bacaan, tiada pada tulisan, mad tabi'i. La syahid, la syahid, sama macam lakanud. Hukum yang ada di situ, ma'arid disukun, baca 2, 4 atau 6 harakat, dan qalqalah kubra. Ayat yang ke-8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Innahu sama macam ayat yang sebelumnya. Wa innahu sama wajibul gunnah, dan ada mad silah qasirah di situ kerana ha ganti nama itu bertemu dengan huruf lam pada lihubbil al-khair, lihubbil khairi. Al-khairi, alif lam mati, alif lam sukun, alif lam qamariyah. Khairi, ri, ra bawah ri dibaca nipis ataupun tarqiq. La syadid, sama macam ayat sebelumnya. La syahid, sama, ma'arid disukun, 2, 4 harakat, dan juga qalqalah
kubra, la syadid. Gitu. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala, lama dia di atas lah, ma asli. Ya'lamu idza, ay idza dal alif di atas dha, ma asli. Bu'thira, ra bari atas dibaca tebal. Bu'thira, bukan bu'thira. Bu'thira. Ma asli. Ya, fil kubur. Al kubur alif lam qamariyah, kan dia alif lam sukun. Kubur sama macam kubur satu saja, iaitu ma'arid li sukun. Boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6 harakat. Dan ayat yang ke-10, wa hussila ma fis sudur. Ma asli. As-sudur alif lam sad. Alif lam sad tu ada sabdu, itu alif lam syamsiyah. Sudur boleh baca 2, 4 atau 6 harakat ma'arif sukun. Dan sama seperti kubur, kita boleh ra itu ditebalkan. Fil kubur, fis sudur. Tapi jangan dikepalahan, bunyi ra ujung saja. Fis sudur, fil kubur. Jangan fil kubur ada ra pula. Itu qalqalah namanya. Huruf ra bukan huruf qalqalah. Jadi baca fil kubur, fis sudur. Gitu. Dan juga ada kemudian ayat yang ke-11 yang akhir, inna sesungguhnya, iaitu wajibul gunnah. Alif nun sabdu dibaca dengung pada kadar 2 harakat. Rabbahum, ra itu bari atas tafkhim dibaca tebal. Rabbahum bihim, mim mati jumpa dengan ba. Apa hukum dia tuan? Ikhfa syafawi. Rabbahum bihim, menyembunyikan bunyi mim mati bertemu dengan rabba. Kenapa dia sebut syafawi? Kerana penyembunyian ikhfa itu berlaku dengan menutup kedua-dua bibir sedikit. Inna rabbahum bihim, rabbahum bihim. Ini melibatkan pergerakan dua bibir. Dia ada beza dengan ikhfa haqiqi, lain, tak sama. Ini ikhfa syafawi, mim mati jumpa dengan ba. Satu huruf saja. Rabbahum bihim yauma idzin. Mim mati jumpa dengan ya, hukum dia izhar syafawi. Ini nyatakan bunyi mim mati bertemu dengan huruf ya. Bihim yauma idzin. Yauma idzin la khabir, zal dua bawah zin bertemu dengan yauma idzin, bertemu dengan lam pada la khabir. Tanwin bertemu dengan lam, hukum dia idgham bila gunnah. Yauma idzin la khabir. Idzin la, jadi masuk itu sempurna. Dia tak ada dengung. Hanya 2 huruf, iaitu lam dan ra sahaja. La khabir, la khabir. Jadi ada 2. Satu iaitu ma'arif disukun baca 2, 4, 6. Dan satu lagi ra itu dibunyikan tarqiq, dibunyikan lembut saja. Kerana huruf la khabir, kerana huruf sebelumnya bagi bawah adalah ya sukun, jadi la khabir. Kalau dah kalau berhenti, itulah dia keadaannya. La khabir. Ma'arif disukun jadi 2, 4 atau 6 harakat. Wallahu alam. Jadi itulah hukum makam tajwid surah Al-Adiyat. Maka akhir sekali terjemahan harfiah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Waw dan Al-Adiyat, kuda-kuda perang ini yang tangkas berlari. Sifatnya Al-Adiyat, yang tangkas berlari. Apa dia? Kuda-kuda perang. Kalau zaman Nabi SAW, zaman hari ni kita kata kebalah, gitu kan. Dhabha, yang dengan bunyi nafasnya yang kencang. Dhabha sifat juga sifat kuda yang tangkas berlari ni, sifat dia bunyi nafas dia tu kencang, boleh dengar. Boleh dengar Kalau kita jadi penunggang, kita bahkan merasai nafas kuda yang berlari ni kencang, ni turun naik. Ayat yang kedua, fal muriyati qadha. Fa itu lalu, al muriyat mencetuskan.
Mencetuskan ni sifat, isim muriyat, isim fa'il, muriyat, yang mencetuskan, ya. Qadha, pancaran api ni dari batu, ya. Qadha macam negeri Kedah pula. Jangan tuan-tuan bagi negeri Kedah negeri pancaran api pula. Jangan, ya. Ini maksud qadha di situ, ya, pancaran api, dan ini dari batu. Adapun negeri Kedah namanya asal dan usulnya lain maknanya. Tu kena tanya orang Kedah, jangan tanya saya bukan orang Kedah. Saya orang Negeri Sembilan. Jangan tanya. Tanyalah orang Kedah, ya, apa makna qadah tu. Adakah dari perkataan qadah ni ataupun dari perkataan-perkataan lain atau maksud-maksud yang lain. Ayat ketiga, fal mughirati subha, ya, lalu al mughirat menyerbu, ya, mereka itu menyerbu, ya, subha ini pada waktu subuh. Kuda-kuda perang yang tangkas ini, ya, mereka itu menyerang. Kuda-kuda ini menyerang pada waktu perang ini, menyerang pada waktu subuh. Dalam ilmu peperangan, masa peperangan, masa serangan yang paling berkesan ialah ketika waktu subuh. Dan itu yang dibuat oleh tentera Jepun ketika menyerang pangkalan tentera laut Amerika Pearl Harbor di Hawaii pada 9 Disember 1941. Ya, itulah waktunya mereka menyerang waktu subuh. Jadi tentera Amerika ini terpinga-pinga dan terkejut dan terpinga-pinga. Mereka tidak bersedia menghadapi serangan tentera Jepun itu. Jadi mereka, tentera Jepun ni mengambil daripada Al-Quran ni, fal mughirati subha, maka kerupa ni menyerang pada waktu subuh. Ayat yang keempat, fa'atharna, lalu mereka menghamburkan, bihi padanya, naqa'a, debu. Ayat yang kelima, fawasatna, lalu mereka menggempur, bihi padanya, jam'a, ke atas kumpulan ini musuh. Jadi itulah sifat-sifat peperangan pada zaman jahiliah membawa sampailah pada zaman Nabi SAW. Maka dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ayat-ayat awal dalam surah Al-Adiyat. Awal tak awal pun sampai 5 ayat lah Allah SWT menceritakan keadaan kuda-kuda perang ni. Kemudian ayat yang ke-6, innal insana li rabbih lakanud, inna, sesungguhnya, al insana, manusia ini atau manusia itu, li rabbih, kepada Tuhannya, lakanud, sungguh tidak berterima kasih. Ya, manusia ni memang bila dapat nikmat, ya, banyak yang lupa kepada Allah SWT. Betul Allah Taala memperingatkan dalam surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat manakah, nikmat Tuhan kamu manakah, nikmat Tuhan kedua-dua kamu jin manusia manakah yang kamu nak dustakan. Itu dia. Maka nikmat Tuhan yang kamu kedua kamu ni manakah yang kamu nak dustakan. Digunakan rabbuk, bi ayyi ala'i rabbikuma, kuma itu al-jin wal ins, jin dan manusia, tukadziban, jin manusia mendustakan. Ayat yang ketujuh, wa dan innahu, sungguhnya dia, yakni manusia tadi, ala atas zalika, demikian itu, la syahid, sungguh menyaksikan sendirinya. Maknanya mana manusia menjadi saksi kepada sifat mereka yang tidak berterima kasih kepada Tuhan. Ya, manusia-manusia lain melihat. Itu, ya. Kemudian ayat ke-8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan innahu, sungguhnya dia, lihubbi, bagi mencintai, al khairi, harta, lasyadid, sungguh melampau. Di sini sangat-sangat sayang pada harta. Sangat-sangat sayang pada harta. Sampai lupa harta ni tidak membawa kita ke mati, tidak akan bersama kita mati. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, mafhumnya tu, 3 benda akan mengiringi manusia ke kubur. Apabila manusia ini meninggal dunia, nak dikebumikan, 3 benda ni akan ikut. 2 akan balik meninggalkan manusia si mati ni. 1 akan kekal bersama dengan manusia mati, mayat ini.
ataupun jenazah ini, ataupun almarhum ini, si mati ini. Dua yang paling, yang kemali itu yang tinggalkan, sampai kubur dah ke bumi, dia balik. Apa dia? Isteri, anak-anak, ahli keluarga dan harta benda. Dua benda. Anak-anak, isteri kita sayang macam mana, menangis macam mana, merintih macam mana pun, kita dah dikebumikan, dia tak masuk dalam kubur. Tak ada tengah-tengah kabur-kabur itu diputui masuk terjun. Abang biar saya mati dengan abang, biar saya mati dengan abang. Tak ada tuan, tak jumpa. Menangis tepi kubur tu. Menangis tengok suami dia kubur, masukkan liang lahat, kemudian dikambus. Habis selesai talqin, selesai tahlil, doa, balik juga. Tinggal paling-paling tidak tunggu depan pintu kubur, naik taburlah bunga, siramlah air, nangis tepi kubur tu. Tapi berapa lama nak duduk kubur tu, nak sampai malam? Tak mungkin. Balik juga nanti. Begitu juga harta benda tu, sama lah. Berrumah besar macam mana, kereta hebat macam mana, tinggal semua tu. Tak ikut. Yang ikut bersama kita ialah amal ibadah kita. Yang itu ikut kita. Itu Nabi SAW sebut. Sebab itulah Allah SWT menyindir manusia seperti ini. Udahlah tak bersyukur, udahlah sini diri sendiri jadi saksi akan sifat tak bersyukur tu, dan tambah-tambah sayang pula pada harta, terlalu sayang pula pada harta. Ini sifat ni Allah Ta'ala sindir manusia kerana ada sifat macam ni. Kenapa Allah Ta'ala timbulkan persoalan dalam ayat yang ke-9, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Adakah fala, yakni tidak, fa itu fa zaidah, untuk menyedapkan bacaan saja. Dia tak ada maksud apa-apa, kerana la itu tidak. Ya'lamu, ia tahu, idza, apabila, bu'thira, dibangkitkan, dibongkarkan. Bu'thira, dibongkarkan. Allah Ta'ala guna fi'il mabni lil majhul, dibongkarkan. Manusia dibongkarkan. Apa dia? Ma, ini segala apa, fi, ada dalam al-kubur. Jadi Allah Ta'ala gunakan fa'il mabni lil majhul, berlaku perbuatan, yang mana perbuatan itu pelakunya tak diketahui, hanya yang dibuat tu saja yang tahu. Apa dia? Ma fil kubur, naib fa'il tu. Ma fil kubur, ma itu apa-apa, fi, dalam kubur. Adakah manusia tahu tak yang setiap dalam kubur ni akan dibongkarkan, akan dibangkitkan semula. Wa hussila ma fis sudur, kemudian disambung ayat ke-10, wa, dan hussila, didedahkan, ma, segala apa, ini segala apa yang fi, ada dalam as-sudur, dada-dada manusia, dibongkarkan. Manusia balik daripada kubur ni, berada di padang mahsyar, bertemu Allah SWT, maka didedahkan segala apa yang dilakukan manusia dahulu di dunia, di hadapan Allah SWT di padang mahsyar itu. Bagaimanakah rupanya kita tak tahu, hanya gambaran saja. Wallahualam. Kemudian ayat yang ke-11 yang akhir sekali, inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Inna, sungguhnya, rabbahum, Tuhan mereka, bihim, ini tentang balasan yang padan ini dengan mereka. Mereka itu manusia lah. Yawma idzin, pada hari itu. Yawma idzin ni pada hari itu. Yawma idzin bermakna yaumil qiyamah. Pada hari itu, yaumima bu'thira fil qubur khussila ma fis sudur. Itu dia maksud dia. Ketika itu, yauma idzin, pada hari itu, la khabir, sungguh maha mengetahui. Sungguhnya Tuhan mereka tahu, sangat-sangat tahu, apa balasan yang sesuai dengan mereka ini, sama di syurga ataupun neraka. Wal'ayazubillah. Itu dia tuan-tuan, habis kita membincangkan pengenalan, makam tajwid dan terjemahan harfiyah surah Al-Adiyat. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang, kita akan sambung dengan
kupasan tafsir surah Al-Adiyat bermula pada muka surat 360. Maafkan saya, bermula pada muka surat bermula pada muka surat 369, insya-Allah. Dia dengan tajuknya ingkar terhadap nikmat Allah, sifat bakhil kerana terlalu sayangkan harta benda, serta lalai bersedia menghadapi akhirat. InsyaAllah kita akan kupas satu persatunya pada kuliah kita yang akan datang, insyaAllah izin Allah SWT. Jadi itulah dia sikit sebanyak apa kita boleh kongsikan pada kuliah kita malam ni. Mudah-mudahan apa kita sempat kongsikan pada malam ni ada manfaat untuk kita bersama. Boleh kita kan pada oleh kedua itu, boleh kita berhormati Allah SWT, dan kita bersama semestinya anak kita akan bagi dunia sampai akhirat. Dan kalau ada apa-apa sampai kuliah terkasar bahasa, tolong jumpa channel Sunnah Rasulullah SAW dan Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian ni. Wallahu Rasulullah wa barakallahu fikum. Aku la qala zata azmi wa lakum. Kita akhiri kuliah kita malam ni dengan tasbih al-kafarah suratul asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمني من هذا وما تفر وما تفر معصوما. اللهم إنا نجعلك في نور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بادد شملهم وفارق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم واصل كما من كلابك يا قهار يا جبار انتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم ينزل الكتاب ويمجر السحاب ويهزم الأحزاب اهزم واصلنا عليهم وفرج سنسي الرحمن الرحيم. ربنا زدنا مصطفى يا أكرمك ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك إليك المصير. ربنا تقبل منا دعاءنا ومجلسنا وعلمنا ولقانا وعملنا في هذه الليلة المباركة من شهر صفر المبارك إنك السميع العليم تلاقي ما عليك ورحمنا وانا فيها سبحانك اللهم وتحياتنا فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم وإنا منكم تقبل بنا إلى التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.